Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razik Razikin Abdullah dan saya Rafizah Haji Mahmud. Berita utama malam ini. Negara Brunei Darussalam mengulangi komitmen mempromosi keterangkuman dalam pendidikan, sains dan budaya. Sambutan Hari Buku Sedunia 2024 memperkasa budaya membaca sebagai jambatan ilmu kepada semua lapisan masyarakat. Majlis Sambutan Hari Raya Aidilfitri Anjuran Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah 2024 diadakan dengan penuh meriah dan warna-warni. Dengan tema membudayakan belia pemodelan dan prihatin, majlis sambutan tersebut menghimpunkan 750 pelajar daripada 12 sebuah institusi pengajian tinggi tempatan yang aktif dalam melaksanakan aktiviti kesukarelawanan dan kemasyarakatan. Sorotan Majlis Sambutan Hari Raya Aidilfitri Anjuran Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah mengimbas kembali suasana meriah dan gilang gemilang sepanjang majlis tersebut berlangsung. Pelaksanaan program insaniah dan kemasyarakatan ini hendaknya tidaklah terhad kepada satu bidang sahaja, iaitu program membantu golongan yang memerlukan yang sering kita dengar dan saksikan. Di sana terdapat banyak lagi bidang yang perlu diteroka dan perkembangkan, misalnya bidang keagamaan, keusahawanan, teknologi, kebudayaan, sukan dan alam sekitar. Nervous juga, malu juga, tapi macam happy-happy juga sama dengan kawan-kawan berlatih masa-masa puasa, Pak. Macam seronok lah. I feel semangat to perform in front of Sultan, and I'm proud of this opportunity.
Kumpulan syarikat-syarikat Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei, Perbadanan Taib menganjurkan sambutan Hari Raya. Sambutan seumpamanya menjadi platform menzahirkan penghargaan terhadap mereka yang memainkan peranan penting dalam kejayaan dan pertumbuhan kumpulan syarikat Perbadanan Taib. Hadir yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia, Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ukama, selaku penasihat Lembaga Pengarah-Pengarah Perbadanan Taib, dan yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Abang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, selaku penasihat Lembaga Pengarah-Pengarah Perbadanan Taib. Lebih 1,200 orang menghadiri majlis tersebut. Negara Brunei Darussalam ulangi komitmennya bagi mempromosi keterangkuman dalam pendidikan sains dan budaya. Ini termasuk memastikan pendidikan berkualiti bagi semua, menggalakkan penyelidikan dan inovasi serta menyokong kumpulan-kumpulan tertentu dan mempromosi budaya di tengah-tengah era digital. Berucap pada perasmian persidangan rangkaian penyelidikan dasar Pusat SIMEO ke-7, Menteri Pendidikan menjelaskan, negara juga secara aktif terlibat bagi membentuk Asia Tenggara yang siaga masa depan. Jelas yang berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, sebagai kepelbagaian di Asia Tenggara yang kaya dengan nilai-nilai dan warisan budaya, saling hormat menghormati dalam kalangan negara ahli penting kepada integrasi dan kerjasama serantau yang sekaligus berpotensi memastikan pembangunan rantau dan menekankan keterangkuman kepada semua individu tanpa mengira latar belakang sosioekonomi. However, inclusive policies and initiatives are not without its challenges. We have to acknowledge that there is limited access to reliable data and research, capacity constraints in research and policy analysis, and competing priorities and interests among stakeholders. Additionally, cultural and contextual differences among member countries may require tailored approaches and strategies to address specific challenges effectively. Bertemakan Embracing Inclusivity in Education, Science and Culture, persidangan diisikan dengan pembentangan mengenai kepentingan memahami dan menangani kesan trend global terhadap pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Diadakan selama 3 hari, sidang dianjurkan oleh Pusat Serantau SIMEO Voktek menghimpunkan penggubal dasar, para penyelidik, pendidik dan pihak berkepentingan dari pelbagai negara. Penerokaan keterangkuman dalam penyelidikan dan inovasi saintifik boleh memandu pembangunan dan kemakmuran serantau. Pendidikan sains inklusif untuk kemajuan serantau adalah penting dalam era kontemporari kemajuan teknologi dan inovasi saintifik. Perkara tersebut antara yang disentuh dalam ucap taman sains inklusif untuk kemajuan serantau yang menjadi salah satu tema utama persidangan rangkaian penyelidikan dasar Pusat SIMEO ke-7. Jurutera Abang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setia Usahatetap Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, dalam ucap tamannya juga menggariskan konsep dalam konteks ekosistem sains dan inovasi negara Brunei Darussalam dan integrasi serantau di bawah ASEAN. Selain itu, penekanan juga diberikan kepada keperluan akses yang saksama kepada infrastruktur dan sumber saintifik, inisiatif pembinaan kapasiti dan kerjasama dalam kalangan negara anggota ASEAN bagi memastikan manfaat kemajuan saintifik dikongsi secara meluas. Komitmen berterusan juga diperlukan untuk mewujudkan komuniti saintifik yang inklusif di Asia Tenggara. Kerjasama UBD dan GoRush Express dalam memajukan persefahaman antarabangsa dimeterai melalui penandatanganan MOU. Ikuti bahan beritanya seketika nanti.
Sambutan Hari Buku Sedunia 2024 dapat memperkasa budaya membaca dan menekankan kepentingan membaca sebagai jambatan ilmu kepada semua lapisan masyarakat. Majlis dikendalikan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka berlangsung pagi tadi. Hadir Pengiran Haji Muhammad Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hassan, Setiausaha Tetap Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Sambutan disemarakkan dengan ceramah motivasi bertajuk Seindah Bicara. Melalui sambutan tersebut, ia menggalakkan setiap organisasi untuk terlibat sama menyediakan sudut bacaan sebagai usaha menggalakkan budaya membaca dan menanamkan sikap cintakan ilmu. Mana beliau yang pun dah jemu pandai yang Dewan Bahasa dan Pustaka Daerah Tutong juga mengadakan aktiviti sempena sambutan Hari Buku Sedunia. Antara pengisian aktiviti, sesi membaca buku selama 10 minit, program ceramah motivasi Seindah Bicara secara langsung dalam talian dan sesi bercerita dari wakil pelajar sekolah-sekolah yang terpilih. Universiti Brunei Darussalam UBD dan Courage Express menandatangani memorandum persefahaman MOU yang menandakan bermulanya perkongsian penting yang bertujuan pengantarabangsaaan pendidikan tinggi. Kerjasama tersebut antaranya merangkumi inisiatif penting untuk memajukan persefahaman antarabangsa. Majlis penandatanganan diadakan pagi tadi di UBD. Menandatangani bagi pihak UBD, Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD, sementara pihak Courage Express diwakili oleh Danny Chua, pengarah urusannya. Selain mewujudkan kerjasama dalam program penyelidikan, pendidikan dan latihan, kerjasama itu juga merupakan langkah strategik ke arah meningkatkan peranan logistik dalam ekonomi negara Brunei Darussalam selaras dengan Wawasan Brunei 2035. Bengkel penghayatan dan penerapan ibadah solat yang diadakan selama 2 hari berakhir petang tadi dengan majlis penutupan. Bengkel Anjuran College Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB melalui Pusat Kajian Fiqh Al-Usrah berlangsung di kolej berkenaan. Penyampaian sijil kepada 95 peserta disempurnakan oleh Dr. Haji Abang Hazmin bin Haji Abang Taha, Pemangku Timbalan Rais Kupu SB. Bengkel antara lain bertujuan meningkatkan motivasi peserta untuk lebih menghayati dan mengambil berat kewajipan mendirikan solat, implikasi kepada kesihatan dan kepentingannya kepada kehidupan berkeluarga seorang Muslim di dunia dan akhirat. Program keagamaan bagi para tenaga pembimbing kelas bimbingan Muslimah bagi daerah Brunei dan Muara dan daerah Tutong diadakan pagi tadi. Program dianjurkan oleh Bahagian Hal Ehwal Muslimah, Jabatan Hal Ehwal Masjid dengan kerjasama Jawatan Kuasa Takmir Masjid Suri Seri Begawan Raja, Pengiran Anak Damit Kampung Manggis, Madang. Program diadakan sebagai menyambut Syawal dengan penuh kesyukuran. Tujuannya bagi meningkatkan lagi pengetahuan dan kemahiran dalam menyampaikan lagu-lagu dakwah dan bacaan puisi Islam. Acara diserikan dengan persembahan keagamaan termasuk tausyih, nasyid dan puisi Islam oleh para pembimbing dan muslimah. Hadir Datin Hajah Nahriyah binti Haji Awang Hasbi, isteri Menteri Hal Ehwal Ugama. 5 peserta akan beraksi pada peringkat akhir pertandingan pidato kebangsaan diadakan sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-40 dan Bulan Bahasa. Peringkat saringan berlangsung petang tadi di Dewan Bahasa dan Pustaka Brakas. Wawasan 2035. 22 peserta bertanding pada peringkat saringan. Pertandingan dihasrat dapat memupuk semangat patriotisme peserta terhadap negara. Peserta bebas memilih tajuk pidato yang bersesuaian dengan isu semasa yang signifikan sama ada perkembangan bahasa Melayu, pembangunan ekonomi, masa depan belia, kapasiti dan budaya. Mereka diharapkan untuk menjadi agen perubahan yang progresif, berinovasi. Kerja-kerja pembaikan kebocoran bus Tepam Gadong masih dalam pelaksanaan dan akan disambung semula pukul 10 malam ini. Walau bagaimanapun, bekalan air dibuka seperti biasa buat sementara waktu. Dalam siaran akhbar, Jabatan Kerja Raya memaklumkan beberapa kawasan yang terjejas akan mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah sehingga kerja-kerja selesai.
hubungi talian Darussalam 123 bagi perkhidmatan penghantaran air tangki. Jalan susur Jalan Kebangsaan Lama menuju ke Jalan Pusat Dakwah Berakas masih lagi ditutup bagi kerja-kerja pembaikan paip pembetungan bawah tanah. Penutupan tersebut berlangsung sehingga kerja-kerja pembaikan selesai dilaksanakan. Para pengguna jalan raya dinasihatkan mematuhi papan tanda arahan serta had kelajuan yang ditetapkan. Aktiviti perjudian sabung ayam dan judi katam-katam di Kampung Pancung, Mukim Lamunin, daerah Tutong berjaya dibongkar selepas pasukan polis Diraja Brunei menjalankan serbuan di kawasan tersebut. Serbuan yang dijalankan di kawasan kebun berjaya menahan 10 orang warga tempatan dan asing disyaki terlibat dengan kegiatan judi. Turut dirampas beberapa ekor ayam, alat permainan katam-katam serta wang dipercayai digunakan bagi kegiatan perjudian. Kesemua suspek dan barang bukti dibawa ke Balai Polis Tutong untuk siasatan lanjut. Suspek disiasat di bawah Seksyen 7 Akta Rumah Perjudian Penggal 28, iaitu berjudi di tempat awam yang boleh didenda RM2,500 dan 6 bulan penjara. Sebarang maklumat mengenai aktiviti yang menyalahi undang-undang di negara ini, hubungi Balai Polis berdekatan atau melalui talian hotline 993.